Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan murid-murid ustazah sentiasa sihat dan gembira untuk belajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3 bahagian Sirah. Tajuk kita belajar pada hari ini ialah Wahyu Teragung. Murid-murid tahu tak apa itu wahyu? Baiklah, Ustazah terangkan. Tapi sebelum itu, jom kita tengok gambar apa ni murid-murid? Betul, gambar bukit. Murid-murid tahu tak apa nama bukit ni? Nama bukit ni ialah Jabal An-Nur, Bukit Teragung. Pernah dengar? Baik, Jabal An-Nur terletak 3.2 km dari Mekah. Keadaan bukit berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit 640 meter. Seterusnya, di puncaknya pula ada Gua Hira. Kini, pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid tengok Jabal An-Nur ni. Sejuk ke panas agak-agaknya? Ya, panas, berbatu, berpasir dan kering. Tinggi pula tu. Cuba murid-murid bayangkan bagaimana Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju ke Jabal An-Nur. Jauh kan? Sekarang Jabal An-Nur dah ada laluan bertangga. Jadi sesiapa yang nak mendaki bukit tersebut boleh naik melalui tangga. Tapi bagaimana pula dengan Rasulullah satu ketika dulu? Zaman tu belum ada tangga kan? Baiklah, kita lihat dulu maksud wahyu. Wahyu ialah kalam Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Murid-murid tahu tak apa itu kalam Allah? Kalamullah. Ya, kalamullah bermaksud kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Seterusnya, Nabi dan Rasul sampaikan kepada umatnya. Kalam Allah yang disampaikan kepada kita ialah Al-Quran. Iya, Al-Quran yang kita baca tu. Yang itulah kalamullah, kata-kata Allah. Dalamnya terdapat panduan hidup untuk kita jadikan pedoman. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Penurunan wahyu yang pertama berlaku pada 17 Ramadan. Penurunan wahyu pertama juga berlaku apabila usia Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Allah SWT telah memerintahkan malaikat yang membawa wahyu kepada baginda Rasulullah ialah malaikat Jibril. Baiklah murid-murid, seterusnya mari pula kita lihat peristiwa penurunan wahyu. Malaikat Jibril telah bertemu Nabi Muhammad SAW ketika baginda sedang beribadah. Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW membaca, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca. Lalu Jibril memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda Rasulullah memberikan jawapan yang sama. Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad SAW membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Ya murid-murid, Malaikat Jibril telah mengajar Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Alaq. Seterusnya, peristiwa selepas penurunan wahyu. Rasulullah SAW pulang menemui isterinya Khadijah dalam keadaan ketakutan. Khadijah menyelimutkan dan menenangkan baginda. Kemudian Khadijah membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi Rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Baiklah murid-murid, Alhamdulillah kita telah pun mengetahui apa maksud wahyu, peristiwa penurunan wahyu dan peristiwa selepas penurunan wahyu. Ya murid-murid, banyak yang dapat kita pelajari daripada kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Yang pertama, walaupun keadaan sukar, Nabi Muhammad SAW tetap teguh beribadah kepada Allah. Yang kedua, surah Al-Alaq merupakan surah yang pertama diturunkan, menunjukkan kepada kita bahawa menuntut ilmu adalah wajib bagi orang Islam. Yang ketiga, apabila seseorang sama ada rakan, saudara kita berada dalam keadaan yang resah gelisah, kita hendaklah menenangkan mereka. Ya murid-murid, begitulah bagaimana peristiwa penurunan wahyu kepada Rasulullah SAW. Murid-murid dah faham kan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menonton dan belajar bersama Ustazah Huda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.